Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Aqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Suruhan Allah itu adalah umpama hutang yang mesti dilunaskan. Maka jika engkau sengaja melambatkan pelunasannya, padahal engkau berkuasa, nyatalah engkau telah menzaliminya. Dan jika engkau tinggalkan pelunasannya, nescaya engkau dicap kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Oleh itu, ambillah dunia itu sekadar keperluanmu sahaja, bukan untuk main-main yang sia-sia atau untuk melambat harta. Jika sudah benar Islammu dengan penyerahan diri kepada Allah, maka hendaklah engkau serahkan dirimu pula ke tangan takdirnya. Dia nanti membalut hatimu, kemudian membalut zahirmu dan batinmu sekaligus, sehingga engkau mati dalam sehari semalaman beberapa kali. Lalu dia menghidupkanmu pula dan mengeluarkan berbagai-bagai kejahatan dan kekotoran dari dalam dirimu. Sesudah itu sahajalah setiap memandang manusia dia mati lagi, dan setiap memandang Allah Ta'ala dia hidup semula. Kemudian, jika dia lihat manusia, dia rasa dirinya fakir, hina dan rendah. Adat kebiasaannya telah menelannya. Lalu jika dia lihat Allah, semangatnya akan hidup semula dan terus menjadi gembira ria, dan dia terangkat kembali. Dia telah hilang dari manusia dan dari dirinya dan wujudnya, yakni dia hidup dengan Tuhannya dan mati dengan manusia. Kitab murid yang benar, setiap datang seorang murid kepada mereka, disuruhnya untuk memadamkan dirinya, memadamkan ingatannya pada manusia dan jiwanya. Kemudian disuruh pula memadamkan dunia dan akhirat. Maka jika semua itu telah sempurna, barulah Tuhan membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Jika engkau mahu meningkat ke makam ini, hendaklah engkau meninggalkan yang haram dan yang syubhah, sehingga bila telah sempurna halmu, barulah engkau meninggalkan yang halal yang dikongsi ramai, kemudian meninggalkan yang mubah juga, yang harus. Sekarang ambillah hanya halal yang mutlak, di mana terdapat ijma' hukum, yakni kesepakatan ulama terhadap hukum, dan ilmu, ijma' zahir dan batin. Itu apa sahaja yang tidak termasuk milik tangan, seperti yang ada di hutang rimba, padang pasir, di pantai-pantai, dapat diambil olehmu tanpa perlu menunggu lagi atau difikirkan sebelumnya. Malah makanannya akan sampai kepadamu meskipun engkau dalam keadaan tidur sekalipun. Kemudian bila engkau membuka kedua belah mata hatimu, engkau akan melihat pada malaikat dan ruh-ruh Nabi sekelilingmu, dan ilmu memfatwakanmu, boleh mengambilnya dengan menjaminmu akan keselamatan pendekatan dirimu. Maka berdirilah tanpa bergantung pada manusia lagi. Tidak perlu takut kepada manusia dan menggantungkan harapan kepada manusia. Tidak perlu kepada pujian manusia dan celaannya. Tidak perlu pada gambaran mereka dan maknawinya. Akan datang kurnia Allah dengan segala kegirangan, kemudian datang pula pendekatan dan kecukupan, kekalnya penemanan dan jauh dari makhluk serta fana dalam wujud. Mintalah padam sesudah sabit, tiada sesudah ada, dekat sesudah jauh, suci sesudah kotor, sambung sesudah putus, bertemu sesudah hilang, dan penemanan hati tanpa lisan, baiknya batin tanpa hati, baiknya rahsia tanpa wujud. Maka disitulah kekuasaan hanya bagi Allah Ta'ala. Hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaban wa khairun uqba. Maka disitulah kekuasaan hanya bagi Allah Ta'ala. Maksud surah Al-Kahfi ayat 44. Dan jika dia mahu disebarkan, thumma idza syaa ansyarah, surah Abasa ayat 22.
Yang ini kepada manusia sekalian. Dan dengan itulah para hamba Allah menjadi baik. Dan dengan itu pula dia akan mendekat. Wahai orang yang tidak senonoh. Wahai orang yang sinting. Putuskan diri dari segala sebab musabab. Dan tanggalkan dari semua Tuhan-Tuhan. Kelak engkau akan sampai. Dan apa yang kau tinggalkan itu akan menyambutmu di sana. Setiap makanan, kekurniaan tersedia di atas pinggang asahan. Sang tabib berada di rumah orang yang dicintainya. Di rumah pendekatan dengan Tuhannya. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam membentuk kepribadian Muslim dengan kiasan, tamsilan dan juga analogi-analogi yang mudah untuk kita fahami. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Pertama, Syekh Abdul Qadir menekankan tentang apa nilai suruhan Allah. Setiap suruhan Allah itu seperti hutang. Mesti kena bayar. Siapa pun bersepakat. Kalau dia hutang, dia kena bayar. Dengan siapa pun dia berhutang. Apatah lagi dengan yang mempunyai kuasa. Yang boleh mengambil tindakan padanya. Tuan-tuan kita bila hutang bank. Macam mana pun kita bayar, nanti dilelong rumah kita. Nanti disita kita. Mungkin disekat pergerakan kita. Makin lagi seorang itu berkuasa, selagi itulah hutangnya amat dituntut. Baik, seluruh perintah Allah ini bersifat hutang pada kita. Tanggungjawab. Selagi mana kita tidak melaksanakannya, kita berhutang. Kalau kita melambatkannya, menangguhkannya, maka kita melakukan perbuatan zalim. Bila Rasulullah menyatakan matlul ghani zulmun, penangguhan hutang bagi orang kaya itu zalim. Kerana itu orang beriman sentiasa melihat perintah Allah dengan bersegera melakukannya, dengan khusyuk melakukannya, dengan ilmu dalam melakukannya, dan dengan penuh keikhlasan ketika mana melakukannya. Artinya, bila kita melihat suatu suruhan Allah, dan suruhan Allah ini kata Syekh Abdul Qadir, hutang yang kita kena bayar. Baik, kalau hutang, macam mana nak jadi orang yang berhutang baik? Yang segera bayar. Maka oleh sebab itu kita melihat perintah Allah, kita bersegera. Bahkan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang banyak. Setiap perintah Allah kita mesti lakukan dengan segera. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Adalah kamu berlomba-lomba dalam buat kebaikan. Dalam memuji orang beriman, yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka ini kalau melaksanakan perintah Allah, mereka lomba-lomba. Baik, hutang Allah, cara sempurna, bila kita nak buat, maka kena segerakan dia. Jangan tangguh, jangan lambat, jangan beralasan. Yang kedua, bila kita nak melaksanakan perintah Allah atau suruhan Allah, mesti dengan bersungguh-sungguh. Bukan main-main, bukan bergurau. Tuan-tuan, kita nak solat, jangan bergurau. Kita bila baca Quran, jangan fokus kita teralih pada benda lain. Lihat pada mushaf. Kejap tengok mushaf, sekejap tengok telefon. Sekejap tengok mushaf, sekejap tengok benda tu, benda ni. Fokus. Allah Ta'ala suka bila mana kita buat satu perintah, kita tunjuk kita bersungguh. Waktu kita solat, bersungguh. Bukan solat main-main, goyang sana, goyang sini, gerak sana, gerak sini. Sebab yang dikatakan, kalau seorang tadi tenang seluruh anggota badannya, maka itulah tanda khusyuk hatinya. Kita kalau tengok orang solat, kalau tenang seluruh anggotanya, bererti khusyuk hatinya. Tapi kalau kejap garu sana, kejap garu sini, kejap pegang itu, kejap pegang ini, berarti hatinya ada masalah, kekhusyukan. Maka bila kita buat perintah Allah, kena bersungguh. Macam mana nilai bersungguh tadi? Fokus. Macam mana nilai bersungguh tadi? Dalam buat satu perkara, ia satu istilah yang maklum. Kalau kita tengok orang tu baca buku, kita kata bersungguhnya dia baca buku. Kita tengok fokus dia, tak beralih pandangan dia, tak tunjuk dia lemah, mengantuk atau sebagainya. Dan yang ketiga, bila kita sebut ini suruhan Allah itu adalah hutang, maka kita mesti melaksanakan dengan ilmu. Hutang ni kita kena tahu kadar dia berapa kita nak bayar.
kadar dia banyak mana. Maka ini perlukan ilmu. Siapa yang cuba membayar hutang Allah dengan jahil, dia tak mampu bayar. Bahkan dia merosakkan lebih daripada dia memperbaiki. Umpama pepatah Melayu kata, macam tikus baiki labu. Dia tak baiki, dia hentam labu. Dia makan. Bila kita nak buat perintah Allah, kita kena ada ilmu. Kalau kita buat perintah Allah tanpa ilmu, maka dikekal hutang yang tak habis bayar. Tak habis bayar. Jadi kita bila solat, lalu kita tak tahu perkara yang membatalkan solat, perkara yang merosakkan solat, maka ini akan menjadikan ia terbatas seperti kita belum bayar apa-apa. Umpama ada perkara yang kita kena tahu. Bila kita solat minta hujan, kita solat gerhana, Al-Kusuf. Tuan-tuan tahu solat gerhana kita ada 2 rakaat. 2 rakaat. Dan kita ada 2 bacaan Fatihah. 2 surah. Tapi kita kena tahu bahawa bila kita terlepas rakaat pertama, berarti kita terlepas rakaat. Kerana rakaat yang kedua tidak disebut sebagai rakaat. Ia penambahan. Bila kita terlepas Fatihah pertama, berarti kita terlepas Fatihah. Kerana Fatihah kedua tidak dianggap sebagai Fatihah rukunnya. Ini kerana solat gerhana ini dikira dinilai hukumnya pada yang pertamanya. Jadi kalau kadang-kadang kita masuk lewat, masuk imam pada bacaan Fatihah kedua rakaat pertama, atau pada rakaat kedua, maka kita masuk, kita kata dah rakaat, tak, awak tidak mendatangi yang sebenarnya, maka awak kena ganti 1 rakaat. Maka ini yang kita kata sedikit teknikal ilmu yang kita kena ada. Kalau kita tak ada ilmu, ketika mana kita cuba buat perintah Allah, kita tak buat sebenarnya. Kita abaikan dengan, ada orang yang abaikan perintah Allah dengan tak buat. Ada yang abaikan perintah Allah dengan kejahilan. Dia buat, tapi macam tak buat lah sebab ilmu salah. Salah. Dia semayang tapi salah solatnya. Sebagaimana Rasulullah sebut 60 tahun semayang, tapi tak ada tamak nina, rokok dan sujud. Tuhan tak terima. Seperti dia tak buat. Jadi dia tak bayar hutang. Dia pergi haji. Dia langgar semua larangan haji. Kemudian dia kata, oh saya dah pergi haji. Tak, awak tak buat apa. Awak kena qada balik haji. Ulang haji. Kerana sebahagian kesalahan haji membatalkan haji. Seperti seorang bersetubuh sebelum wukuf di Arafah, batal haji. Terus batal. Dia kena datang tahun depan. Sama juga umrah. Seorang bila buat umrah, niat umrah, lalu dia mendatangi larangan seperti bersetubuh, maka umrah itu batal. Namun dia wajib sempurnakan. Dan dia kena bayar dam, kambing seekor. Kalau yang haji itu seekor unta, berserta haji batal, datang tahun depan. Jadi bila seorang pergi haji, dia salah, maka tak diterima. Maka dia dianggap tak bayar hutang. Kan itu kita sebut dalam bab. Pertama satu, tasbih perumpamaan, seluruh perintah Allah tu seumpama hutang. Dan hutang kena bayar. Dan kita beritahu mekanisme bayar hutang. Mesti segera, mesti bersungguh, mesti dengan ilmu. Dan yang keempat, mesti ikhlas. Tuan-tuan, kalau kita bayar hutang orang, kita tak ikhlas pun tak apa asal bayar. Kita hutang Cik Mak RM100, kita membayar RM100. Tapi kita, Cik Mak, saya ni tak ikhlas bayar sebenarnya. Ikhlas tak ikhlas, hutang tu dah sempurna. Tapi hutang Allah, bila tuan-tuan tak ikhlas, tidak sempurna. Syarat membayar hutang Allah yang berupa surah mesti ikhlas. Kerana Allah Ta'ala tak akan terima amalan yang tak ikhlas. Lalu kalau kita puasa lalu tak ikhlas, Tuhan tak terima. Kita sedekah, kita tak ikhlas, Tuhan tak terima. Buatlah apa benda pun kalau tak ikhlas, Tuhan tak akan terima. Walaupun sepakat ulama' dia tak perlu qada balik. Contoh kalau kita solat, bukan kerana Allah yang nak tunjuk korang, maka solat tu tetap dikisah, tapi pahala tak ada. Pahala keikhlasan. Baik, ini 4 mekanisme bayar hutang Tuhan. Kita jelaskan, tegaskan, semua perintah Allah adalah hutang. Kuatnya tuntutan untuk dibayar. Kalau kita hutang alung pun kita takut lambat bayar, nanti kena hentam. Nanti rumah kita elok-elok warna putih je warna merah. Bayar dia. Kita pinjam institusi yang
menggunakan undang-undang untuk bertindak. Kalau kita gagal bayar, kita pun bayar. Sungguh kita bayar. Potong gaji bulan-bulan. Takut nanti tak lagi luar negeri. Ini hutang Allah. Lagilah akibatnya besar kalau kita gagal bayar. Tapi membayarnya ada rukun dan syarat. Yang kita sebut 4 perkara. Kalau tidak, kita tidak dianggap membayar hutang Allah SWT. Baik, habis tentang hutang Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Oleh itu, ambillah dunia itu sekadar keperluan sahaja. Bukan untuk main-main yang sia-sia atau melambat harta. Baik, oleh kerana kita nak bayar hutang Allah, maka kita perlukan masa. Kesibukan kita mencari dunia secara melampau telah menghilangkan ruang masa yang sepatutnya kita gunakan beribadat kepada Allah, mentaatinya. Maka tidak kita mesti cari dunia sekadar saja. Dan sekarang kita dah sebut tentang orang-orang mencari dunia. Ada orang cari dunia tanpa dilekakan, dilalaikan dan tanpa mengambil masa akhirat. Sebab dia berjaya menjadikan dunia itu akhirat. Dengan niatnya, dengan tujuan dia. Ada orang tuan-tuan, dia ambil dunia betul-betul dunia. Dan dia tak dapat apa-apa. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Di kalangan manusia itu ada yang berkata, Tuhan kami berikan kami dunia, kebaikan dunia, maka mereka tak akan dapat bahagian akhirat. Dan di kalangan mereka berkata, Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dan peliharalah kami daripada api neraka. Maka orang ni yang dapat. Jadi kita cerita orang cari dunia dengan tiada peraturan, orang mencari dunia tanpa melihat pada adab, maka kita katakan padanya, carilah dunia ala kadar je lah. Awak cari dunia ni sampai lupa solat, awak cari dunia sampai lupa pada Tuhan, lupa pada tanggungjawab. Baik awak kerja sikit-sikit sudahlah. Tidak binasa awak. Ini kita bercakap orang-orang yang dia ambil dunia tanpa ilmu menyebabkan dia melakukan perkara yang dilarang dalam agama. Maka ini nasihat Syekh Abdul Qadir pada dia. Ambil dunia sekadar saja. Jangan melampau kerana kamu menzalimi waktu akhirat. Tuan-tuan, kita ni ada masa. Macam mana kita bagi masa kita? Setiap orang dia perlu bagi masa. Pertama, masa dia dengan Tuhan. As-sa'atu ma'a rabbih. Kemudian yang kedua, masa untuk diri dia. Masa untuk dirinya, dia nak tidur ke, dia nak rehat ke, dia nak main ke, masa untuk dia. Yang ketiga ialah masa untuk keluarga dia. Isteri dia, anak-anak dia. Dan yang keempat, masa dia dengan kawan-kawan dia. Sebab kesempurnaan hidup itu ada kawan. Kalau kita tak ada kawan, hidup tak sempurna. Maka dia kena ada masa dengan kawan. Cakap, sembang, bertemu, bersapa. Maka mesti ada. Yang kelima, kata ulama' ialah masa dia dengan kenderaan dia. Bersama dengan kenderaan. Kerana kenderaan itu ialah penyampai kepada tujuan dan kehidupan dia. Dia mesti kalau dia jenis naik, tahu-tahu brek, rosak, tayar, botak, enjin, rosak. Jadi naik, dia mesti ada masa kenderaan. Sebagaimana kisah Nabi Allah Sulaiman, dia ada masa dengan kuda-kuda dia. Atau Nabi SAW juga ada masa dengan kudanya. Tes paring kuda, tes lomba kuda. Nak tengok kekuatan dia. Kan Rasulullah SAW sentiasa berlomba di berhampiran dengan Masjid Nabawi. Sehingga di situ ada satu masjid. Untuk mereka berehat nama Masjid Sibaq. Sibaq ni maknanya masjid berlomba. Tempat Rasulullah berlomba kuda. Berlomba unta. Kenapa kena lomba ni? Sebab nak test. Sebab kita kalau ada kereta, kita tak tekan habis minyak, lama-lama dia punya kelajuan je setakat tu je. Sebab dia tak pernah rem lebih. Tapi kalau kita ada kereta, kita biasa rem banyak-banyak, maka dia boleh pergi kelajuan yang kita biasa buat. Dia punya kotak komputer tu dibaca cara pemanduan kita. Rasulullah SAW bila naik kuda unta, Nabi cuba push kenderaan dia, laju mana boleh pergi. Maka untuk push dia kena ada kereta yang, atau kena ada kenderaan lain. Rasulullah berlomba, Nabi menang. Melainkan sekali Rasulullah kalah dengan Badui yang ternyata kenderaannya lebih baik.
yang mengundang duka cita para sahabat. Sebab Rasul kalah. Maka Nabi mengingatkan mereka, dunia ni walau bagaimana kita juara, last sekali kalah. Itu dunia. Bila Rasul menyatakan tentang sifat dunia, martafa'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Tidak ada sesuatu pun dunia yang naik ke atas melainkan dia akan turun bawah. Ini juara 8 kali. Tomoy siang katakan. Akhirnya kalah. Kalah lawan bini dia kalah habis. Maksudnya dia akan sampai waktu dia akan kalah. Ini Johang badminton 20 kali, akhirnya dia kalah. Ini sifat dunia. Tak akan ada orang juara mutlak. Jadi di sini kita faham tentang bila Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau kami cari dunia sekadar keperluan kamu. Kami merujuk kepada orang yang tak reti kontrol masa, waktu, lalu lalai daripada mengingati Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, jika Islam benar, maka serahkan diri kamu pula pada takdir Allah. Baik, Islam, perkataan daripada aslama, yuslimu islaman. Apa maksud Islam? Islam maknanya menyerah diri. Menyerah al-inqiyad wa imtithal li awamirillah wassinab nawahi. Kita ikut semua perintah Allah, maka kita namanya Islam. Orang Islam kena buat. Baik, lepas kita ikut perintah Allah, dia ada satu benda yang agak sukar. Menerima takdir Allah. Tuan-tuan, untuk sembahyang agak senang. Untuk puasa, untuk qiyamul lail. Tapi bila datang satu takdir Allah, khususnya yang tidak memihak pada apa yang kita jangkakan, pada akal pendek kita ni, walaupun kita dah kata takdir Allah ni apa pun baik. Bagi orang beriman, semua takdir Allah baik. Apa tidaknya? Kerana setiap takdir itu datang bersama pakej pahala, darjat. Kalaupun kita tak nampak kebaikan dunia yang kita cita dan idamkan, tapi dia datang dengan pahala dan darjat. Kita sakit. Saat mana baiknya sakit ni? Sakit, saya tak boleh buat kerja, kena cuti. Kuliah ustaz pun saya tak pergi sebab sakit. Tak, awak bila ditakdirkan sakit. Untuk awak pada pahala, pada darjat. Jadi, bila kita sebut Islam, ini satu pasal penyerahan diri kita pada seluruh perintah Allah yang tersurat. Tetapi bila kita sebut takdir, ini perintah Allah yang tersirat. Yang saya katakan, ramai orang mampu taat pada Allah dengan segala perintahnya, tapi bila datang dia takdir, rebah. Melainkan orang yang berjiwa wali. Bila Allah sebut dalam Al-Quran, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan surah At-Taghabun. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah, Allah akan beri petunjuk pada hatinya. Apa maksud beri petunjuk pada hati? Ai ar-radina bi qada'ihi. Dia bersifat senang dengan takdir Allah. Redha semua-semua. Kalau dia ni tak redha, dia tak memihak pada kita, maka kita ada masalah. Kita okey Islam. Dan saya kata Islam dia cantik. Tapi untuk peringkat yang kedua, lipatan yang kedua, darjat yang kedua, ini dia tak boleh naik. Dia macam kita kan ada level-level. Kalau kita bersukan ke, kalau kita bersenam ke, kalau kita bertanding ke, dia level yang berikutnya kita gagal naik. Kita punya kemampuan kita sudah pun ataupun tak melayakkan kita. Sebab itu di antara ciri-ciri para wali Allah ialah dia menerima takdir bukan sekadar redha, bukan gembira. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut semalam, orang tak terima takdir Allah lalu mengeluh, dipanggil jazak. Dia seumpama ambil pedang, ambil tombak, ajak lawan Tuhan. Marah ke Tuhan, kenapa takdirnya begini? Ajak. Dia ada satu kisah masyhur yang kami dengar masa kecil-kecil dululah. Ada seorang hamba Allah ni ditanam pokok. Pokok tembakau. Bila turun hujan, rosak tembakau ni. Dia punya marah tak terima, dia ambil parang, keluar dari rumah. Dia kata, hey Tuhan, turun, aku nak belawang kamu. Dia punya marah ke Tuhan. Sebab tanamannya. Akhirnya dengan izin Allah mati dia. Mati dalam keadaan parang tu melekat di tangannya. Waktu mandi jenazah tak nak lepas parang tu. Biar dia jumpa Tuhan lawan semua, tengok. Katanya orang yang bodoh yang kita sebut sebelum ini.
yang mengeluh dengan takdir Allah, jazak, dia panggil jazak, seperti dia mengambil senjata lah ajak Tuhan perang. Tetapi ini takdir daripada Allah. Sebab itu Islam kita tak akan sempurna tanpa kita melihat takdir Allah dengan pandangan yang bijaksana. Dengan pandangan yang redha. Kalau bermula bijaksana itu dengan sabarnya, kemudian pergi pada redanya, kemudian pergi dengan cintanya. Sebagaimana Imran bin Husain berkata, bagaimana aku tidak suka apa yang Allah suka untuk aku dalam mentakdirkannya. Dia sakit teruk, kena stroke. Lama, dikatakan sampai puluhan tahun. Tapi wajahnya sentiasa tersenyum. Tuan-tuan payah kita cari orang sakit senyum. Kita kalau sakit je akan berkerut lah dari kita. Sakit perut ke, sakit gigi ke. Kita jarang jumpa. Kalau dia sakit, dia akan senyum. Jarang. Imran bin Husain, walaupun dia sakit, dia boleh senyum. Lalu orang tanya, Syekh kenapa Syekh senyum? Padahal Syekh diuji berat. Dia kata, bagaimana aku tak terima apa yang Allah Ta'ala suka untuk uji aku? Allah suka uji aku dengan benda-benda, maka aku suka. Kata dia orang siapa pun tak suka. Sebab itu Imran bin Husain, setiap hari malaikat ziarah dia. Malaikat akan datang memberi salam. Sebagaimana sabit dalam hadis yang sahih. Atau sabit dengan penakalan yang sahih. Sehingga kata Imran, nak dengar tak suara malaikat? Kalau nak dengar, di sini. Duduk kat aku. Kejap lagi, Assalamualaikum, malaikat beri salam. Ini kemuliaan Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Walau sakit teruk, dia boleh senyum. Kita tuan-tuan belum sakit lagi, muka dah berkerut. Rasa macam ni sejuk, panas sejuk. Macam nak demam ni, muka dah kerut dah. Itu belum betul-betul demam. Ini tuan-tuan, nilai balik kita dalam menerima takdir Allah. Usul yang saya kata, takdir tak berpihak pada kita. Hilang barang. Apa boleh hilang barang? Ngeluh lah. Dia tak nampak yang baik tu. Atau tiba-tiba benda yang dijanjikan tak terhasil. Marah dia janji. Nak jual murah, tiba mahal. Mengeluh dia. Tentang kita nak belajar. Ada benda yang saya kata saya tak suka. Tapi itu takdir Allah. Pertama, adab saya atau adab seorang hamba, dia mulut yang buka dulu. Tuan-tuan, bila kita buka mulut setiap kali kita dapat satu benda tak elok, kita bimbang waktu itulah Allah murka. Sedangkan proses itu masih berjalan untuk memperlihatkan kebaikan. Proses tu. Kita sakit. Ia satu proses Allah nak beri kita lebih baik. Tapi kita baru sakit dah, asyik sakit aku ni tak sedar ni, tiba sakit. Acu nak raya sakit. Nak raya sakit je dia. Sampai tak ada raya dia. Misalnya dia rasa macam, alah tension dah, tunggu lama nak raya, tiba sakit pula. Tak boleh nak raya. Jadi orang ni tuan-tuan, mulut dia cepat sangat. Sedangkan saya katakan setiap takdir Allah itu dalam proses untuk tunjuk apa yang baik. Ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Barangkali kamu tak suka sesuatu, ia baik untuk kamu. Kamu tak tahu, Allah tahu. Tentang takdir Allah ni, pertama letak perangai kita, kita tak tahu apa sebab. Jangan, mau teruk lah ni saya kena ni. Kita dah olok-olok tahu seolah-olah takdir ni akan menutup kebahagiaan kita, menutup peluang hidup kita, menutup rezeki kita, bukan menutup nyawa kita. Dan cepatnya kita meneka sesuatu yang kita tak tahu. Walau ia satu proses. Saya kata setiap takdir pada orang beriman satu proses untuk Allah beri kebaikan-kebaikan yang kita tak nampak. Tapi sewaktu berlaku takdir, mulut kita dah outspoken, tak beradab, lalu kita tak dapat kebaikan. Yang kedua ialah, lepas tutup mulut tu, sabar, tahan. Tahan sekejap. Contoh kalau kita cerita orang bina badan ataupun orang yang angkat berat. Bila dia angkat berat, dia tengah bila dia terasa berat sekali, dia dah angkat 10 kali ni. Bila masa berat tu, dia lawan lagi masa itulah terbentuk body dia. Tidak tak terbentuk. Waktu sakit tadi, dia berbentuk. Masa itulah bentuk. Jadi takdir Allah ni, tuan-tuan, berlaku benda yang tak suka, tahan kuat. Tahan, sabar. Yang ketiga, belajar redha. Redha. Macam mana kalimah redha?
ini baik untuk saya. Ini mungkin baik untuk saya. Ini ada hikmah dia. Itu semua kalimah redha. Bukan kata ulama makna redha, dia tidak mahu benda tu undur balik. Sebab dia berpuas hati dengan pahala yang dah ada. Nak tak kalau awak sihat balik macam itu, tak apa, tak sihat macam apa. Saya redha dah ni. Nak tak awak ni jadi businessman terulung balik. Dah jatuh sekarang. Tak, saya dah redha. Saya rasa ni lebih baik. Dapatlah segi kuliah. Dulu masa tengah wisna tu, kuliah tak dapat. Dia nampak tu lebih baik. Itu jiwa redha dia. Dan peringkat yang akhir sekali cinta. Tentang jiwa cinta macam mana orang yang cinta dengan takdir Allah. Tersenyum dengan takdir Allah. Fudail bin Iyad bila anak dia mati, iaitu Ali bin Fudail, dia senyum. Dia ketawa kecil. Orang pun heran. Anak mati dia boleh senyum. Sebab dia kata, aku tidak akan menunjukkan sesuatu yang tidak baik atas ujian Allah pada aku. Aku tak nak tunjuk satu sikap. Wajah memek muka aku tak elok waktu aku diuji oleh Allah. Tuan-tuan, semua benda ni Allah punya. Dan Allah ambil balik. Kita tuan-tuan pinjam kereta orang. Kemudian tuang dia nak ambil balik kereta. Kita pun buat muka. Muncul. Tu kan kereta dia nak ambil. Kita buat muncul. Buat macam tak puas hati. Macam kereta kita punya. Tuan-tuan, kita terus di blacklist untuk dapat pinjam lagi akan datang. Tapi kalau kita pinjam kereta orang. Tanya dia kata, saya nak balik kerja. Boleh. Kita terus pergi. Kita tahu ini bukan kereta kita. Dengan lembut, dengan beradab. Tentang ini ada peluang pinjam lagi. Atau mungkin diberi tu kereta. Kita kata, ambil. Ada masa. Dia kata, mak kau dah ada kereta belum? Tak ada. Aku ambil je lah kereta ni. Kenapa waktu dia ambil balik oleh tuannya, dia tak tunjuk muka. Kita ni, bila Allah Ta'ala uji takdir. Allah ambil benda-benda yang Allah punya. Kita tunjuk muka. Maksud saya, tak puas hati. Bukankah ini semua dari Allah? Kesihatan kita dari Allah. Allah beri dan Allah ambil. Waktu Allah ambil, kita pun tunjuk muka tak puas hati. Tidakkah kita takut Allah terus biarkan kita dalam keadaan yang malam macam tu? Ini kaedah. Dalam bab takdir, Syam dia kata, bila dah sempurna Islam kamu, maka baiki pula penyerahan kamu pada takdir Allah. Serahkan bulat-bulat pada takdir Allah. Nanti, kata Syam, nanti dia akan membalut hatimu, yakni menjaga hatimu. Tetapi bila kita dah sempurna melaksanakan perintah Allah, yang kita sebut hutang Allah. Dan yang kedua, kita dah akur dengan segala takdir Allah. Maka Allah akan jadikan hati kita tersimpan dan terjaga. Zahir dan batin kita juga terjaga. Allah jaga. Dan keadaan itu, kata Syekh Abdul Qadir, engkau akan mati dalam sehari semalam berapa kali. Apa istilah mati dalam sufi? Contoh, kalau kita baca kitab sufi, sentiasa dia sebut, jadikan diri kamu seperti mayat. Matikan diri kamu. Untuk kamu hidup balik. Kata istilah mati dan hidup balik dengan maksud perubahan sikap. Kita ni kalau asal jahat, kemudian jadi baik, kita umpama mati hidup balik. Dah berubah perangai. Maka orang sufi, dan orang yang memilih jalan Allah, maka dia akan melalui proses mati beberapa kali. Apa yang matinya? Sifat-sifat jahatnya. Sifat-sifat kebergantungannya pada makhluk. Sifat-sifat alasannya. Ini semua akhirnya macam tak wujud. Untuk dihidup dengan roh baru, yang ini dengan perkara baru. Selama ni tuan-tuan, kalau ajak pergi masjid, dia punya alasan. 3 gebor kertas. Alhamdulillah. Sakit lutut, sakit kaki, sakit ibu jari, sakit kepala, sakit hati. Ada belaka? Ajak ke masjid je dia punya alasan ni. Tak join dengan pengusi lah, gaduh dengan juru kira lah, dengan tukar kebun lah gaduh. Habis dia senarai belaka untuk tak pergi. Tetapi orang ni, dia kena mati. Maksudnya, dia kena didik diri dia, mati semua alasan, saya tak ada alasan. Kita lihat bila kita sebut para wali, apa kekuatan para wali selain pada menerima takdir? Mereka adalah makhluk yang tak ada alasan. Mereka bukan makhluk yang ada alasan. Kita tuan-tuan, selagi mana kita ada alasan yang banyak dalam melaksanakan perintah Allah. Suruh ngaji. Tahun ni tak lagi lah Ustaz, kita target Ramadan tahun depan. Tapi tahun ni nak habis dah Ramadan ni, last Ramadan. Oh, khatam tak khatam. Tak, Ustaz, kita bukan target tahun ni kata. Tahun depan. Oh, dia punya alasan dia. Dia punya novel, khatam 4 kali novel macam.
Quran kita tu baru muka surat 604. 604. Quran kita Musa Osman ni. Novel dia muka surat 700 muka surat. Sama sedah je habis, sama sedah. Orang kampung saya sebut sama sedah ni, mana kalau macam pistol, satu das, tuk, habis. Saya tengok orang yang minat novel, dia baca. Dia jaga kedai, dia baca novel. Bayangkan dia dengan tak peduli pelanggan dia boleh habis baca novel tu. Dia peminat tegar ni. Tapi kita tengok balik. Kita boleh tak baca Quran 604 muka surat tu tanpa bergerak ke mana-mana? Kita ambil Quran, tak rehat, tak situ, melekat di situ. Kalau agak-agak payah nak melekat, paku diri kita. Dia boleh melekat. Ingat dulu, bila mujahidin dilawan dengan tentera musuh. Macam mana nak suruh dia dapat lawan sungguh-sungguh, diikat kaki dia supaya dia tak lari ke mana. Biar dia mati, guru syahid di situ. Dia punya kuat. Kalau kita ni kalau baca sikit, bangun baca sikit, cuba tambah kat tiang tu, tak Quran tu. Suruh ikat, biar tak lagi mana-mana, biar baca Quran je. Ustaz ni macam over sangat ni. Ini baru cadangan. Dia kita bincang. Maksudnya kita kan, buka je Quran, ada je kerja nak singgah pokok bunga lah, nak basuh kuyuk lah, ada. Sebelum buka, asyik macam nak tidur. Kalau tak buka Quran, asyik nak tidur je. Dia buka Quran, buka, nampak puyuk tak basuh lagi. Nampak pokok bunga tak sirang lagi. Nampak duit raya tak masuk dalam sampul lagi. Masuk banyak kerja jadinya. Kadang-kadang macam gitu kita. Jadi kalau kita nak ngaji Quran, kalau kita perempuan lah, suruh suami ikat kat tiang. Bang, ikat saya bang. Biar saya tak ke mana-mana ni. Saya nak baca Quran satu hari ni bulan Ramadan ni. Ikat. Kat tangan, kat kaki, yang melekat situ. Nanti tengah hari buat buka lepas zuhur. Tengah, ya, dia bukan satu, kita bukan nak suruh buat macam tu. Tapi kita nak gambarkan kesungguhan kita biar macam gitu. Kesungguhan. Jadi kita ni masalahnya ialah tak ada kesungguhan. Lalu saya sebut tadi, kita dalam diri kita terbentuk ribuan alasan. Bab masjid satu hal, bab belajar satu hal, baca Quran satu hal. Semua benda-benda namanya perintah Allah. Alasannya tak pernah habis. Sebab tu kita nak matikan semua benda ni. Ini yang disebut dalam kalam sufi. Dia mati berapa kali? Pertama, mati alasan dan dirinya. Yang kedua, mati pergantungannya pada manusia. Yang ketiga, mati pujian dan kejian pada manusia. Tuan-tuan, kita hidup dengan puji orang, keji orang. Ni kalau tak dapat benda ni, dua baja ni tak hidup. Buat kerja tak ada orang puja ni, Allah tak sempurna mana puji. Nak puji. Dan kalau orang keji pula, oh tak boleh hidup dengan keji. Tuan-tuan, lagi mana kita hidup dengan puji dan keji orang, lagi tu kita tak akan mengenal Allah Ta'ala. Maka matikan benda tu pula. Tadi kita sebut matikan alasan. Kemudian matikan pergantungan manusia. Kemudian matikan puji dan keji manusia. Seolah-olah tuan-tuan, kita tak kira nak puji nak keji, saya cuma nak buat perintah Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumatal laim. Mereka tak pernah bimbang pencela yang mencela mereka. Kalau bila kita buat perintah Allah, orang cela lah. Kadang-kadang kita ceramah ni, orang komen negatif kat kita. Dia cela, biarlah, biasalah tu. Dia tak faham. Dan kita kena tahu resmi sunnatullah. Dalam sunnatullah ni, tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang akan mendapat pujian mutlak. Tak ada. Akan ada orang-orang yang menghina kita dan kadang dia tak kenal kita lalu dia hina kita. Jangan kata yang kenal, yang tak kenal pun dia boleh hina. Sebab menghina orang tak perlu sampai kenal. Dia tak perlu kenal untuk hina orang. Dengan mudah orang akan hina. Asalkan dia tengok orang ni dia tak berapa suka, dia akan hina. Jadi, kita nak matikan diri kita daripada pujian. Dan termasuk juga maksud matikan diri. Sebab Allah hidupkan kita. Iaitu mati syahwat dan keinginan. Selama ni hidup dia secara syahwat dan keinginan dia. Tuan-tuan, saya dah nak hidup dengan syariat dan perintahnya. Macam saya sebutlah kalau dalam masyarakat kita, nak kahwin anak, dia cerita kaya, kerja apa, itu semua syahwat. Kita pergi pada apa yang disyariatkan, agama. Jangan ingat bila ada agama, Ustaz, buat apa agama, kan kita nak suruh dia kerja. Tuan-tuan, agama ni dia punya dominan, ini yang akan menjadikan dia
menjaga maruah dia bekerja, menjaga maruah dia jangan menipu. Agama. Tapi orang kita ni salah faham. Ingat agama ni memang tak kerja. Dia memang ada agama tapi tak kerja buat. Sebab itu maknanya tak ada agama. Agama akan mendorong dia bekerja dan bertanggungjawab. Jadi kita dalam ukuran kita, mesti yang jadi menantu kita, yang jadi pasangan kita mesti gaji besar, orang kaya raya. Kalau ini syahwat. Tapi bila kita pergi pada syariat, agama, contoh. Kita nak lantik imam. Siapa yang akan jadi imam kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan siapa jadi imam. Kata Rasulullah, ya ummukum akra'ukum wa fi riwayatin afqahukum. Yang menjadi imam kamu ialah yang paling mahir dalam bacaan Quran. Dan riwayat yang lain, yang paling berhak jadi imam yang paling faqih dalam hukum hakam. Sebab kadang-kadang dalam solat ni tuan-tuan, bacaan tak banyak, hukum hakam banyak. Kalau imam tu dia tak reti fiqh, tak mahir, kalau berlaku suatu kesilapan dalam solat ni dia gabra. Macam mana nak buat ni? Dia tak tahu nak buat macam mana. Katakan kalau dia lupa rakaat, macam mana cara nak buat kalau lupa rakaat? Atau katakan dia terlupa dia tak ada wuduk. Tengah-tengah sembahyang lupa tak ada wuduk. Ini nak teruskan atau tidak? Atau ketika mana dia solat, ternyata dia dah ada najis pada tempat sekarang ni, macam mana saya nak batalkan? Tetapi ini kita panggil kefaqihan dia. Jadi, maksud matikan syahwat kita dan matikan kebiasaan kita kepada syariat. Yang saya bagi contoh bab kahwin dalam bab memilih pemimpin. Kalau kita pilih pemimpin macam mana? Allah cerita tabiat orang Yahudi pilih pemimpin. Mereka kalau nak pilih pemimpin, mereka nak yang pertama kaya. Senang minta duit. Itu kriteria pemimpin dalam Bani Israel, Yahudi. Yang kedua, mereka nak pemimpin ini mesti daripada keturunan bangsawan. Tak nak keturunan biasa. Tiba-tiba Allah hantar pemimpin namanya Tolut. Tolut ni, dia bukan daripada orang-orang yang somebody. Dia cuma duduk di pedalaman. Rumah dia pun jauh pada orang. Kerjanya cuma sebagai penternak, petani. Dan Tolut pula tak kaya. Miskin. Ketika mana orang-orang Yahudi bertemu dengan Nabi Samuel AS. Lalu meminta, wahai Nabi Allah, hantarkan doa pada Allah, hantar pada kami pemimpin untuk kami berjihad. Lalu kata Nabi Samuel AS, aku takut kamu tak perang ni. Kamu ni cakap beria, turun perintah Allah. Banyak pula alasannya. Tak, kali ni kami perang. Tapi kami syarat nak ada pemimpin. Lalu Nabi Allah Samuel bermunajat pada Allah. Lalu Allah utuskan, beritahu pada Nabi Samuel, pemimpin itu dia kena cari, Bani Israel pergi ke pedalaman kampung, cari orang bernama Tolut. Lalu mereka pergi. Waktu mereka pergi, rumah buruk. Duduk jauh pada orang. Ini kawasan setinggang ni, kalau zaman kita sekarang lah. Bukan kawasan elit. Bukan gadek punya tempat. Maka mereka mula confuse. Ini kepemimpin. Wa nahnu ahaqqu minhu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Kami, kalau macam gini, baik kami yang pemimpin. Bukan, tak payah doa-doa, kami. Kalau kata Allah, Allah dah berikan kepada yang bernama Tolut ini dua sifat pemimpin. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kami telah lebihkan dia berbanding yang lain pada kekuatan tubuh badannya dan pada ilmu pengetahuannya. Nak jadi pemimpin tuan-tuan, dua syarat. Pertama, berilmu. Yang kedua, sihat tubuh badan. Kalau pemimpin tubuh badan tak sihat, dia tak jadi pemimpin, dia jadi pengikut je. Sebab bila pemimpin, stamina dia kena kuat. Bukan kata pemimpin besar-besar, kadang-kadang nak jadi imam pun ada stamina. Tak boleh imam lembek, lambat. Tak boleh imam, dia nak qiyam, dia bangun lambat pada orang. Dia kena kuat. Dia boleh bangun awal pada orang. Dia mampu untuk, kita katakan, memimpin solat dengan kuat. Kalau dia lemah, dia tak boleh jadi imam. Itu baru imam semayang, belum cerita pemimpin negara. Dia kena kuat.
Orang resmi 2 madli dah masuk uak dah. Tak boleh. Dia mesti kuat. Dia boleh ke sana ke sini. Itu syarat. Maka toluk ini ada sifat tadi. Bani Israel tak puas hati. Maka Allah pun tunjukkan karamah dia. Apa karamah dia? Allah turunkan Jibril rumah dia. Dan Jibril itu membawa tabut. Tabut ni dah peti. Di mana Bani Israel kalau mereka berperang, mereka akan buat peti ni untuk lawan musuh mereka untuk ambil berkat. Peti tu dalam tu ada tongkat Nabi Musa. Pecahan, cepisan tongkat Musa. Dan cepisan jubah Nabi Harun. Untuk ambil berkat. Ini pakaian kenabian. Sepakat ulama' pakaian Nabi ni ada keberkatannya. Bukan replika yang betul punya. Yang replika tak ada. Kita pergi muzium-muzium Islam, ditunjuk replika. Kita berberia ambil berkat. Ni tak ada keberkatan dia. Itu replika. Yang betul punya. Sebagaimana Ummu Salamah disimpan jubah Nabi SAW. Kalau ada orang sakit, demam ke benda, dia ambil jubah, dia rendam dalam air, dan air itu dia beri minum. Sebagaimana Muawiyah disimpan kuku Rasulullah. Khalid Al-Walid menyimpan rambut Rasulullah pada serban dia. Ambil rambut Rasulullah tak sini. Dan dia pergi perang. Ambil berkat kita pergi. Anas bin Malik pegang tongkat Rasulullah. Lalu bila dia mati, diwasiatkan tanam bersamanya. Dia ada tongkat kecil. Dia panggil Anazah. Tongkat ni Nabi guna bila nak solat, Nabi pacak depan. Supaya orang tak melintas. Kalau orang melintas tak jejas pahala orang sembahyang. Dan setiap sahabat ada benda yang mereka simpan. Ini Ummu Aiman disimpan peluh Rasulullah. Rasulullah satu hari tidur di rumah dia tengah hari dan dia bangun. Lalu Ummu Aiman mengutip peluh Rasulullah, letak dalam botol. Qarurah. Kerana peluh Rasulullah wangi. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, seluruh tubuh dia wangi. Seluruh. Artinya Rasulullah tak berhajat minyak wangi pun. Tapi Nabi pakai juga. Kenapa Rasulullah pakai? Sebab itu syariat. Supaya kita tak beri alasan. Saya pun tak pakai minyak wangi sebab tubuh saya pun wangi. Ada hapak koong gitu. Sebab Rasulullah pakai minyak wangi nak seru tentang syariat memakai minyak wangi. Disunatkan. Supaya kita tahu. Maka ini keberkatan tubuh badan Nabi SAW. Rambutnya, kukunya, semua ada berkat. Kemuliaan. Maka tunjuk karamah dia. Sehingga Bani Israel pun tercengang tengok Jibril turun. Bawa tabut yang dah lama mereka hilang. Lalu mereka akhirnya terima dengan keadaan terpaksa. Dan proses mereka berperang bersama Toluk. Ramai yang terceceh. Tak yakin. Akhirnya yang tinggal cuma 313 orang. Tengok ulama kata daripada 70,000, ada yang kata daripada 4,000. Daripada 4,000 tentera yang dibentuk untuk lawan dengan kerajaan zalim kat Palestin untuk masuk balik Palestin. Maka gugur sehingga tinggal 313 orang. Lepas tu Rasulullah bila melihat tentera Badar, Nabi kata ini bilangan tentera Toluk. Dan kadang-kadang kita memang nak bilangan. Tapi kalau bilangan ni jadi masalah, better kita mencari kualiti. Guna kita dapat 20 orang tapi tak berkualiti, biar. Dapat 10 orang pun okey. Kita pekerja 20 orang tapi ni main telefon ni, sembang ni, tidur, tak guna banyak. Baik kita ada cuma 5 orang tapi berkualiti. Dia boleh buat kerja 20 orang. Jadi bila kita sebut tentang matikan diri, mati tentang apa? Mati alasan, mati syahwat, mati kebiasaan. Dan juga mati daripada segala sifat kotor untuk hidup balik dengan kehidupan baru. Kehidupan tanpa bergantung pada manusia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sesudah itu sajalah, setiap kali dipandang manusia dia mati lagi. Dan setiap kali memandang Allah dia hidup balik. Apa maksud? Tengok orang mati. Bukan maksud Zohir. Tengok orang mati. Ini tak ada. Tak mungkin Syekh Abdul Qadir cakap macam itu. Maksudnya. Tuan-tuan dia tengok manusia dengan segala kelemahannya. Maka dia tak nak bergantung apa-apa. Dia tak pernah rasa kuat dengan manusia. Kita kan kalau kenal YB rasa macam gagah something lah. Baru kenal YB. Kita boleh kenal menteri pula. Oh lagi something. Orang ni dia kuat dengan orang. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah, dia tak kuat dengan orang. Dia kuat dengan rahmat Allah.
Sebab itu dia tak kisah kalau ibadat seorang diri. Kita tuan-tuan ibadat nak suruh ada ramai juga orang tengok. Tak ada orang lemah. Boleh tak kita baca Quran seorang-seorang? Iktikaf kat masjid surau, seorang-seorang baca Quran. Tak boleh Ustaz, tak ada orang, tak semangat. Berarti kita ada pandangan pada manusia. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat duduk seorang-seorang, boleh baca Quran, boleh solat duha. Tak perlulah mata-mata manusia nak lirik, nak tengok, nak ngendap kita. Saya dengan bersendirian boleh buat. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Dia kalau tengok manusia, dia mati. Dia tak bergantung manusia. Tapi dia melihat Allah, maka itu yang menguatkan dirinya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Kemudian jika dia lihat manusia, dia rasa dirinya fakir, hina, rendah, adat kebiasaan telah menelannya. Baik, dia tak pernah rasa berbangga dengan orang. Ini disebut dalam kalam para ulama. Sifat orang-orang yang dekat dengan Allah, dia tak pernah rasa dia lebih baik pada fulan bin fulan bin fulan, tak ada. Rasa saya paling banyak dosa pada awak. Awak ni banyak dosa ni, betul saya banyak dosa. Kita kan kalau sebut ni banyak dosa, marah kita. Macam bila pula aku buat dosa? Kita kan manusia suci. Kita kan marah kalau orang kata kita awak ni berdosa. Tentang kita, kalau orang tak kata pun kita ngaku saya berdosa. Tak ada seorang pun boleh kata dia tak berdosa. Jadi maksud Syekh Abdul Qadir, kita kalau tengok orang jangan pernah rasa kita lebih mulia pada dia. Kerana kita mungkin ada keburukan yang Allah nilai buruk di sisi dia. Kita tak tahu. Dia mungkin ada kebaikan dia yang Allah nilai tinggi di sisi Allah. Dan kita pun tak tahu. Jadi jangan pernah kita berbangga diri kita pada orang lain. Dia kata saya lah paling rajin ke masjid. Masjid tu kalau tak ada saya tutup. Masjid tu kalau tak ada saya tak berkumandang labang dan azan. Masjid tu kalau tak ada saya kuliah pun tak ada. Tentang ini orang-orang yang melihat dirinya mulia. Kita siapa pun kita tuan-tuan jangan pernah tengok kita mulia. Secara keturunan, secara harta, secara ilmu, secara kecantikan, secara pengaruh, jangan pernah tengok mulia. Tuan-tuan tengok berarti tuan-tuan sedang menempah booking kejatuhan. Setiap kali kita melihat kita mulia je pada orang, kita sedang booking kejatuhan kita. Kelak nanti kejap kejatuhan tu. Saya tak nak nampak saya lebih baik pada isteri saya. Saya lebih baik pada suami saya. Saya lebih baik pada anak-anak. Lepas tu dia ceritakan tuan-tuan, ada seorang hamba Allah yang soleh. Dia ni bila pergi ngai ikan, tangkap ikan. Dia ada anak. Bini tak ada. Isteri dia meninggal, ada anak dia kat rumah. Jadi anak dia tak bawa lah di rumah. Setiap kali dia balik rumah, dia dapati ada hidangan yang tersedia. Siapa masuk? Puteri buni yang mana masuk? Dia kata ini adalah barangkali berkat kesolehan dia. Sabar dia sebab isteri dia mati. Sabar dia bela anak dia. Sabar dia share rezeki. Dia tengok banyak lah. Ini mungkin Allah beri sebab kemuliaan ni. Kata dia setiap kali balik ada benda makanan di rumah dia. Sehingga satu hari anak dia tu meninggal dunia. Bermula anak dia meninggal dunia, dia tak jumpa lagi hidangan tu. Rupanya kebaikan tu kerana anak dia, bukan kerana dia. Maka dia menyesali diri dia. Kadang-kadang kita rasa, kita duduk masjid kan, AJK pengusi, sebab kita pengusi lah ni masjid kita jadi meriah. Kuliah penuh, karnivalnya ada, jamuan Masya Allah ada, masak sapang pagi ada, makan tengah hari, makan malam. Tu belum cerita, bagi bubur lambu, bagi tu aktif. Ni sebab kita lah ni pengusi, tidak tak boleh. Sebab pengusi sebelum ni tak jalan. Saya ni. Tiba-tiba, ada salah seorang anggota tuan kuasa kita mati. Kita pun nampak kesan, oh rupanya dia, bukan kita. Dia lah punca. Orang derma banyak untuk jalankan projek. Dia lah rupanya punca jadi keberkatan untuk kita bekerja. Sebab itu jangan pernah tengok sebab kita. Kita berniaga. Ni sebab saya pandai berniaga ni untung. Kadang-kadang sebab pekerja kita. Memang pekerja kita tu, dia bukanlah pemodalnya. Dia bukanlah yang letak strateginya. Tapi dek kerana kesungguhan dia rajin. Orang macam berkenan ke pekerja kita tu. Ya, awak punya pekerja ni baik lah. Bagus lah. Tak reti marah. Rajin, cepat. Bukan sebab kita yang pandai urus syarikat atau kedai makan. Kerana keberkatan pekerja ni, dek dia ada, ramai orang. Lepas tu tuan-tuan, kesimpulan, jangan pernah tengok diri kita mulia. Dari apa pun sudut. Kalau saya rasa saya mulia dengan ilmu, Allah boleh ambil sekelip mata ilmu. Tu tak ingat.
Tuan-tuan jangan kata benda biasa, benda-benda yang tertentu. Fatihah pun saya boleh lupa kalau Allah nak ambil. Fatihah tu yang kita rutin baca tiap-tiap hari. Kita rasa mustahil tak ingat Fatihah. Tapi tuan-tuan kadang-kadang kita jumpa orang tak ingat Fatihah. Walaupun dia dah mahir baca Fatihah. Kalau Allah nak ambil. Kita kalau Allah nak ambil, tak ingat nama anak siapa ni. Siapa kan nama kau ni? Lupa nama anak. Bukan anak dia 14 pun. Anak 4 orang je dia dah lupa. Tu bila kita dapat cucu. Kau ni anak siapa ni? Tanya. Cucu atuk dia, cucu atuk. Anak mana satu ni? Dia confused. Otak dia tak pikat. Boleh berlaku. Kita lupa. Jadi, tak ada sebab nak berbangga. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Kitab murid yang benar. Jadi panduan bagi seorang murid yang benar. Atau khitab murid yang benar. Dia, ini bukan sebut kitab. Tapi khitab. Khitab arahan kepada murid. Orang Arab panggil khitab. Ini terjemah kitab. Khitab. Ini arahan kepada murid yang benar. Setiap datang seorang murid kepada mereka, disuruhkan memadam dirinya, memadam ingatannya pada manusia dan jiwanya, disuruh pula padamkan dunia dan akhirat. Maka jika semua itu telah sempurna, oleh Tuhan membolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Bila seorang datang belajar, pertama kita ajar diri dia, awak jangan pandang diri awak. Awak jangan ikut nafsu awak. Kita sekarang nak Allah Ta'ala. Jangan ada benda lain. Tentang kalau mana-mana tok guru lah. Bila seorang nak belajar, dia akan ada proses pembersihan. Okay, mula-mula awak kosong diri awak dulu. Kalau tak kosong payah, kita nak isi macam mana? Tuan-tuan rumah kita, kalau kita nak cat. Kalau tuan-tuan nak hias rumah, pertama tuan-tuan kena kosong rumah. Kalau tak kosong rumah, memang terjejas cara kita nak cat rumah. Mungkin cat tu tertumpah pada barang-barang berharga. Mungkin juga barang-barang berat yang kita tak boleh alih, akhirnya ada kawasan yang tak boleh dicat. Jadi nak hiaskan rumah, kosongkan rumah. Kita nak belajar untuk guru. Yang pertama, hati kita kena kosong dulu. Kosong dengan semua benda yang akan menghalang kita dapat ilmu yang penuh. Maka tabiat kita, alasan kita semua buang. Betul-betul datang ke guru dengan seperti bekas yang kosong. Barulah kita mudah disesuaikan, disempurnakan ilmu yang patut kita ada. Kemudian kata Syekh, jika engkau nak naik ke satu makam kepada satu makam, maka jagalah benda yang haram dan benda yang syubhah. Bahkan jangan berlebihan dalam mengambil yang halal. Ini cara nak naik makam. Kita dah sebut makam pertama dengan dimatikan segala benda yang tak perlu dalam hidup kita. Dihidupkan pergantungan dengan Allah. Itu makam yang pertama. Makam yang kedua nak naik lagi ialah jaga makan, minum. Jangan ambil yang haram, jangan ambil yang syubhah. Bukan yang harus juga, jangan melampau-lampau, takut dia akan mengambil masa kita dengan Allah. Ulama-ulama kata masa yang paling kami tak suka masa makan. Sebab dia ambil masa kami banyak. Sehingga ada seorang ulama ketika mana dia nak makan, iaitu Al-Imam Al-Farahidi, seorang pakar dalam ilmu Nahu, Al-Farahidi, Khalil Al-Farahidi. Dia kalau dia nak membaca, tapi dia tak nak buang masa sebab makan, kakak dia tu tukang suap dia makan. Kakak dia sebelah suap, dia baca. Suap. Dia tak nak buang masa dia kena makan. Sampai macam tu dia orang jaga masa. Kata kita masa macam terlebih masa kita. Dia orang menjaga setiap detik masa. Kalau dia bimbang, kalau dia tak jaga masa, maka dia telah membazir waktu yang paling berharga. Jadi antaranya tuan-tuan, kalau kita sibuk untuk mengambil banyak benda-benda mubah. Mubah ni maknanya benda harus, tapi boleh ambil. Tuan-tuan banyak main, dah tua-tua main bola lagi. Kan banyak masa yang patut kita guna untuk akhirat. Saat saya minta masak, lepas kuliah subuh ni saya ada ni, kejahanan futsal. Orang-orang tua nak mati, ada kejahanan futsal ni orang 50 atas. Lepas tu tengah hari sebab kita masuk kelab badminton. Tuan-tuan dengan umur tua, duk terlibat dengan benda-benda macam tu, buang masa. Benda tu harus. Kita tak kata haram. Tuan-tuan nak main bola, tuan nak main badminton. Tapi dengan umur macam tu agak-agak lah. Petang pula saat kita ada grup kereta kontrol pula. Kereta kontrol pula main tu. Main motorbike. Jadi bila kita tengok perkara-perkara yang kita ambil dengan usia yang tak layak.
Waktu umur 20-an boleh lah main badminton malam. Esok main ni, lepas tu main ni. Muda. Tapi kalau seorang bila masuk satu umur, 50, 60. Tuan-tuan, dia terfikir nak main badminton sampai larut malam, esok subuh dia terjejas. Baik digunakan tenaga masa untuk dia mulai baca Quran, betulkan Quran. Kita nak kedian lahad tak lama dah. Ustaz, kita kena senang. Betul. Tapi bukan itu lagi prioriti. Itu bukan lagi prioriti dengan usia awak macam ni. Usia kita dekat dengan kematian, patut masa yang tuan-tuan guna main badminton, main futsal, guna benda-benda tertentu hal-hal harus ini, tapi merugikan akhirat yang patut kita buat dengan usia yang meruncing kita ini patut kita tinggalkan. Kalau kita masih belum tak boleh, saya tak boleh tinggal. Bak main bola tak boleh tinggal ni, maka awak telah rugikan masa akhirat yang dah tak tinggal banyak lagi dengan awak. Sikit lagi masa awak dah masuk 60, 63 sikit. Bangkai 2 bulan pergi awak ni. Tiba-tiba awak masih habiskan masa ni pergi berkemah lah dalam hutan, tua-tua berkemah. Masuklah masjid. Duduk masjid. Berkemah Ustaz. Kita nak test nyamuk ni Ustaz. Kulit keras ke tak keras? Pergi lagi buat aktiviti. Aktiviti tu haram? Tak haram. Tak haram. Kita kata ini mubah. Tapi bila kita nilai balik umur kita. Yang saya kata umur yang berharga untuk mencari akhirat. Untuk memperbanyakkan akhirat. Menguatkan akhirat. Tiba-tiba kita buat benda yang mubah yang merugikan umur kita. Jadi kita tak akan naik maqam. Tapi kalau mati tempat-tempat yang kita main ni, tak akan menaikkan maqam kita. Kita tak kata dia mati su'ul khatimah, tapi tidak menaikkan maqam. Kalau nak naik maqam, jaga yang halal, jaga yang haram, jaga yang syubhat, dan berpada-pada yang halal, yang mubah. Lihat benda ni, kalau dia boleh merugikan agama kita, kena kurangkan. Tuan-tuan tidur banyak sungguh tua-tua. Rugi nanti tidur dalam kubur lah. Tidur banyak saat saya ni dah jadi macam baby, saat tidur 18 jam. Masuk tua tidur banyak. Tuan-tuan, umur kita makin berharga. Bacalah Quran, gunakan untuk menuntut ilmu, guna untuk benda yang baik-baik. Jangan duk ikut awak nafsu nak tidur, awak nafsu sekian-sekian. Merugikan kita. Dengan umur macam ni. Kalau betul nak tidur, kita akan tidur di tempat lain, bukan di sini. Kita berehat di tempat yang ada kelihatan yang sebenar. Di sini bukan tempat kita berehat. Kita ada kerja nak buat. Ada tugas. Ada hutang yang nak dibayar. Maka kita kena bekerja bersungguh-sungguh. Bekerja dengan berterusan waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.